Okey, cek audio jap. Cek audionya okey tak masuk ke? Audionya okey ke tak okey ke? Macam mana ke audionya? Dengar ke tak dengar ke? Jelas ke tak jelas ke? Bagi respon audio dulu. Mak kuatnya kau. Okey ke? Alright, audionya okey. Right, Waalaikumsalam. Anwar Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. An Misri. Waalaikumsalam. Hakimi audionya cun Thank you. Me on. Waalaikumsalam. Normi. Siapa lagi ni? Adilah Zainuddin. Waalaikumsalam. Adlan Hafiz. Waalaikumsalam. Sofian Mat. Maiziha. Ya Kak Ziha. Okey. Nik Salahuddin. Jamosa. Ria Nisrina. Nur Nazatul. Wan Kojek. Normi Wanteh. Encik Nazliman. Oh, skema nama Encik Nazliman. Skema nama. Okey. Ya, Jainita. Ya, Komandang tak kufur nikmat. Amboi. Okey, dia punya nama dia. Misteri tu. Okey, Adlan Hafiz. Serba hitam hari ni. Ya, serba hitam. Seram. Seram. Semalam saya punya isteri mimpi jumpa dengan puting beliung. Puting beliung dalam rumah katanya. Okey. Jamosa JMS. Zaini Ahmid. Ari Zai Alias. Alamak. Aida Syuhaida. Abari Nan. Waalaikumsalam bagi mereka yang memberi salam. Dan selamat bersama kembali dalam segmen Diary Wartawan bersama pencerita. Pada hari ini tuan-tuan, hari ini 6 Mei 2020, iaitu hari yang keberapa? Hari yang ketiga Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dipraktikkan dalam negara kita, menggantikan PKP fasa keempat. Dan sekarang kita telah masuk ke PKP fasa kelima, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Hari ini tuan-tuan, ada beberapa intipati yang menarik sebenarnya. Saya sampai pening nak pilih topik apa. Sebab topik pertama saya kata saya dah decide hari ini nak cerita pasal bahaya ke COVID-19 ni. Ataupun dia sekadar macam demam-demam biasa, macam influenza biasa dan sebagainya. Adakah ia bahaya? Okey. Tapi dalam masa yang sama, sedang saya memikirkan pasal topik bahayakah COVID-19 ni tuan-tuan. Saya terpanggil pula untuk melihat satu pengumuman yang dibuat oleh Menteri Kewangan, iaitu tiada lagi bayaran tambahan bagi moratorium yang melibatkan pinjaman sewa beli, iaitu pinjaman kenderaan. Tapi memandangkan benda tu baru saja diumumkan tadi, baru saja disiarkan secara laporan media tadi, saya memilih untuk membahaskan topik ini besok, kerana saya telah mendapatkan seorang pakar, iaitu perunding kewangan. Bukan yang sebelum ni, iaitu Encik Hafzal Nizam, bukan. Kali ini bersama dengan orang lain pula, iaitu perunding kewangan yang memberi khidmat nasihat kepada semua bank-bank dalam Malaysia. Tadi saya dah call dia, dah bersembang dengan dia. Ada banyak intipati menarik yang saya dapat kongsikan dengan korang esok. Sama ada kita nak ambil ke tidak moratorium, sama ada kita perlu ambil ataupun kita tak perlu ambil, atau apakah strategi yang kita patut buat kalau kita ambil. Jadi benda ni penting. Besok korang kena war-warkan, kena share dengan ramai orang. Tolong dengar live besok, sebab besok live yang penting untuk bagi korang jelas dan faham kenapa pengumuman Menteri Kewangan pada hari ini sangat penting bagi kita semua. Dan kenapa kalau kita tak dapat pengumuman tu hari ini, kita mungkin bermasalah, kerana ramai yang mungkin dah ambil moratorium akan berdepan dengan satu kadar faedah yang tinggi. Kadar faedah dan juga kadar penalti yang tinggi. Tapi memandangkan Menteri Kewangan telah mengumumkan pada hari ini, kita dapat satu berita baik sebenarnya. Tapi jumpa besok. Besok baru kita nak sembang pasal topik moratorium, iaitu topik perlu tak kita ambil moratorium dan apakah impak hasil daripada pengumuman oleh yang berhormat Menteri Kewangan yang tadi diumumkan secara siaran akhbarnya tadi. Tapi hari ini tuan-tuan, saya tak nak bincang dulu pasal moratorium sebab saya dah lock. Ya, betul, untuk pinjaman kenderaan sahaja, pinjaman peribadi tidak dibincangkan. Sebab pinjaman peribadi impaknya tak besar. Sebab dia punya percentage ataupun penambahan bayaran hanya terlalu kecil. Tapi jika melibatkan pinjaman kenderaan, memang besar. Rupa-rupanya saya pun tadi bila sembang dengan perunding kewangan ni,
baru saya faham. Rupanya kalau Menteri Kewangan tak announce hari ini, naya kita tuan-tuan. Naya. Sebab kita akan menanggung satu kadar faedah yang tinggi, yang sehingga mencecah mungkin ribuan ringgit. Tapi Alhamdulillah, hasil pengumuman daripada Menteri Kewangan, kita mungkin akan dapat rasa lebih lega. Okey? Tapi besok baru saya akan bincangkan tentang tajuk moratorium, tuan. Tentang tajuk moratorium ataupun impactnya kepada kita kalau kita ambil atau kalau kita tak ambil. Tapi sebenarnya sebaiknya kita ambil. Kalau based on statement Menteri Kewangan ni, baiknya kita ambil. Tapi kalau dia tak umum tadi tuan-tuan, sebaiknya jangan ambil. Sebab persentage kepada faedah yang dikenakan sangat tinggi tuan-tuan. Tapi tak apa, saya tak mau sembang dulu bab tu, kerana ini topik hari ini bukan pasal moratorium. Tapi topik hari ini tentang, ya Arif Daniel, Waalaikumsalam. Topik hari ini tentang bahaya ke tidak. Adakah COVID-19 ni benar-benar berbahaya, dan adakah kita patut rasa risau? Walaupun telah masuk fasa ke-5 PKP, kenapa saya masih lagi membahaskan benda yang sama, iaitu bahayakah COVID-19? Kerana saya dapat satu input baru, satu penemuan, bukan penemuan, satu kesimpulan baru tentang betapa bahayanya COVID-19 dalam menyebabkan kematian dalam negara. Dan merujuk kepada kes semalam, kes 830, iaitu kematian semalam, kematian yang ke-106, membabitkan lelaki berusia 47 tahun. Tapi tuan-tuan, sebelum pergi lebih jauh, keep sharing. Semalam tuan-tuan, sharing sangat rendah. So saya minta kepada semua follower pencerita yang ada hampir 2,000 orang, 1950 dalam grup Telegram. Sepatutnya hari ini dah ada 1,900 dah ni. Patutnya lah, kalau dia orang bersama dalam grup Telegram, sepatutnya sekarang ni dah ada 1,900 yang dah masuk dalam live. Tapi sekarang baru 760. Jadi tuan-tuan, saya seru pada mereka yang sudah pun bersama saya, tolong keep sharing supaya kita dapat ramai yang bersama dengan saya pada setiap kali saya buat live. Bagi semangat sikit lah kepada pencerita supaya kita dapat nak bagi bam kan? Nak apa? Nak tu. So keep sharing. Kau tak rasa seram ke tiba-tiba nampak macam satu makhluk tadi? Nampak tak? Saya nampak dia macam makhluk kat belakang. Makhluk rendah makhluk tu. Dia lalu je kan. Tak rasa seram ke? Okey tuan-tuan. Tuan-tuan, sebelum kita mulakan live, 800 orang dah pun bersama saya. Kita belanja dulu lagu yang biasa, lagu favourite saya tuan-tuan. Belanja dulu lagu dan kita akan mulakan dengan topik hari ini, pembacaan data dan penghuraian tentang bahaya atau tidak COVID-19. Tuan-tuan, jom kita belanja dulu lagu pada hari ini. Alright. Jangan lupa share live. Nah, bukan isteri saya. Saya punya isteri kat sebelah ni yang tengah duk buat kuih. Kek batik. Dalam seminggu 2 kali buat kek batik. Resepi paling mudah. Okey. Hilalmu datang menerangi. Keep sharing. Syahid Osman. Assalamualaikum Abang Syahid. Assalamualaikum Abang Syahid. Saya ambil lah Syahid Osman ni. Dan share terbaik. Keep sharing dan keep sharing. Bahaya atau tidak COVID-19? Bahaya ke? Hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Keep sharing tuan-tuan. Pacak 1K. Come on. Baru 899. Semalam hanya ada 800 share. Selama ni 1,000 lebih, 2,000 lebih share. Semalam hanya 800 lebih share. Come on lah rakan-rakan pencerita. Page group, semua tempat belasah je. Apa masalah? Belasah je.
Waalaikumsalam Suriati Lamau. Bahaya yang menyanyi lagi cikgu. Pasal tuan teh, apa masalah dengan penyanyi ni? Apa masalah? Sedap pun suara dia. Cikgu nyanyilah lagu versi Arab. Mampu. Hariku yang terasa sunyi, oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Come on, keep sharing. 1K pacak, thank you. Tak cukup. Share lagi. Page, group, wall, pelasah. Dia apa masalah? Bukannya kena bayar apa kalau share. Group WhatsApp, copy link. Alright. Amboi Fairul, bahaya hidung dia tajam cikgu. Tajam hidung apa salahnya? Bukan boleh buat pisau pun. Dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Thank you Tina Zarina. Thank you. Keep sharing. Kuantan masuk. Ya Ayang Sari, keep sharing Ayang Sari. Habis lagu ni start. Sebelum ni tuan-tuan, 2000 lebih share, 1.9k share. Semalam 800 je. Tak supportive lah. Orang kalau pandai bahasa Arab ni nyanyi sedap lah kan. Betul lah. Ya Abang Gurun Kedah. Tang mana Gurun? Tang mana tu Gurun? Hariku yang terasa sunyi, oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Okey. Selesai sudah lagunya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita bolehlah kot start topik tuan-tuan. Topik hari ni tuan-tuan, topik pada 6 Mei 2020 tuan-tuan, cerita pasal COVID-19. Apa lagi pasal COVID-19? Dah masuk hari yang ke-52 saya buat live. Hari yang ke-52 buat live. Apa lagi sembang pasal COVID-19 ni? Apa lagi yang menarik? Apa lagi info-info yang korang nak tahu ni? Korang nak tahu apa lagi pasal COVID-19 ni tuan-tuan? Tapi tak apa tuan-tuan, sama. Kita start dengan data tuan-tuan. Data 6 Mei 2020 tuan-tuan, 135 kes pulih. Hari ini tuan-tuan, menjadikan 4,702 kes pulih secara keseluruhan tuan-tuan. Dan peratusan kes pulih ialah 73.15% daripada semua kes-kes kumulatif. Menjadikan negara kita antara 20 negara daripada 180 lebih negara yang terkesan dengan COVID-19. Kita antara 20 negara yang mencatatkan kes pemulihan paling tinggi di dunia. Tuan-tuan, 73.15% dalam kes negara ni yang pulih tuan-tuan, yang pulih. Kita jauh meninggalkan peratusan purata dunia. Peratusan purata dunia ialah 33.48%. Tapi kita 73, lebih 40% daripada purata peratusan dunia. Dan meletakkan kita dalam ranking ataupun dalam 20 kelompok negara yang sukses dalam menyembuhkan pesakit COVID-19 di dunia. Antara negara-negara tuan-tuan yang juga sukses tuan-tuan, yang paling tinggi tentu sekali macam China 94%, Brunei tuan-tuan 94.24%, Germany 82%, Iran 80%, Austria 86%, Korea 86%, Luxembourg 88%, Thailand 92%, Iceland 96%, paling tinggi Iceland 96%, New Zealand 88% dan Hong Kong 89%. Kita 73. Kita berada dalam kelompok 20 negara paling berjaya menyembuhkan pesakit COVID-19 di dunia. 180 negara kita dalam top 20. Tahniah. Hari ini kita positif. Sebab tuan-tuan, tidak sewajarnya semua jari menuding ke Kementerian Kesihatan
menuding ke pihak kerajaan. Semua jari. Satu jari boleh pergi kat dia orang, 4 patah balik kita. Maksudnya, kita hari ini kena bertindak positif sebab tidak ada jalan lain, tidak ada lagi U-turn. Iaitu, sekarang ni PKPB, kita kena jaga diri sendiri, kita kena main peranan untuk bantu kerajaan memutuskan rantaian COVID-19. Jangan lagi 5 jari pergi kepada kementerian, tapi 1 pada kementerian ataupun pada kerajaan, supaya diorang tu nampak juga apa silap diorang. Tak boleh betul semua. Tak boleh semua betul. Tak boleh asyik betul saja. Ada juga silap diorang, ada juga kelemahan mereka. 1 pergi diorang, 4 patah balik pada kita. Supaya kita juga sedar yang kita juga berperanan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Faham? Okey tuan-tuan. Sambung tuan-tuan. 45 kes baharu yang dilaporkan pada hari ini. 45 kes baharu, naik semalam 30 kan? Semalam 30 kan? Semalam 30, hari ini 45 tuan-tuan. Tapi apa yang saya sedikit khawatir, 45 ini hanya 1 saja yang disumbangkan daripada kes import. Selebihnya dalam tempatan. Bermaksudnya 44 kes dalam negara, bukan kes import. Tuan-tuan, menjadikan total kes kumulatif dalam Malaysia ialah 6,428 kes. 6,428 kes kumulatif dalam Malaysia. Dan apabila ditolak kes kumulatif ni kepada kes yang sembuh dan kematian, meninggalkan hanya 1,619. Tuan-tuan, hari ini penurunan kes ataupun penurunan angka kebolehjangkitan yang paling tinggi tuan-tuan. Sebelum ni kita hanya melihat sekitar 30 ke 40 orang sahaja penurunan kadar kebolehjangkitan. Tapi tuan-tuan, pada hari ini penurunan hampir 90 orang. Bukan hampir, memang 90. Hari ini tuan-tuan, penurunan 90 angka kes kadar kebolehjangkitan. Tinggi tuan-tuan. Hari ini yang paling tinggi. 90 dia punya penurunan angka kadar kebolehjangkitan. 22 tuan-tuan menjadikan 1619 kes aktif. Okey, 22 sedang dirawat di ICU tuan-tuan, juga menurun, dan 9 memerlukan bantuan pernafasan. Meningkat seorang berbanding semalam. Tapi tuan-tuan, seperti yang semua orang faham, Kementerian mewar-warkan yang mereka ada 1,000 lebih alat bantuan pernafasan. Jadi tuan-tuan, hanya 9 sahaja yang baru digunakan. Bermaksud kita ada kemampuan untuk merawat lebih ramai orang pesakit dalam level 4 dan level 5. Kerana dengan tajuk hari ini tuan-tuan, adakah berbahaya? Sejauh mana bahayanya COVID-19? Dan dalam ketika kita sudah pun mula bebas dengan PKPB, sudah mula boleh bergerak ke sana sini, kita kena bersedia dengan sebarang kemungkinan jika ada kes-kes besar akan berlaku. Tak boleh tidak, kita tak boleh nak menafikan kerana peningkatan kes dunia dan kes-kes di sebelah-sebelah kita. Antaranya Singapura tuan-tuan, hari ini mencatatkan lebih 20,000 kes kumulatif tuan-tuan. Singapura lebih 20,000 kes kumulatif dengan peningkatan harian 600 lebih ke atas, 800 lebih ke atas. Tak pernah lagi Singapura dapat bawah 500 dalam tempoh seminggu 2 minggu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dengan peningkatan kes-kes yang mendadak di Singapura, kita tidak boleh bernapas lega kerana Singapura dengan kita hanya dipisahkan dengan tambak Johor, dan orang kita juga hari demi hari ada yang berulang-alik masuk Singapura atas urusan ekonomi, atas urusan penghantaran barang-barang keperluan harian. So, kita kena bersedia dengan sebarang kemungkinan kenaikan angka pada selepas ini. Mungkin akan berlaku, tapi kita tidak boleh terus kelima-lima jari kepada kerajaan, kerana kita sekarang kena jaga diri sendiri. Tuan-tuan, baik, sambung tuan-tuan. Sambung. Okey. Jap, saya nak ambil satu ni. Share dulu. We are the world. Share dulu. Thank you Jamosa. Share dulu. Okey tuan-tuan. Sambung tuan-tuan. 1 kes kematian baharu pada hari ini menjadikan total kematian dalam Malaysia ialah 107 kes kematian dengan peratusannya 1.65%. Dan hari ini tuan-tuan, hari ini kes 2380. Lelaki berusia 51 tahun. Ada penyakit kencing manis,
darah tinggi dan juga penyakit buah pinggang. Beliau dirawat di Hospital Sungai Buloh pada 22 April 2020. Jom kita scroll down ke 22 April 2020. Baik tuan-tuan, 22 April ialah kes yang ke, okey, 22 April ialah kes yang ke 5532. Kes 5532. Betul ke ni? 22 April ialah kes 5532. Beliau dimasukkan ke ward pada 22 April 2020. Beliau ialah kes 2380. Dua tiga lapan kosong. Saya dah mula blur. Sebab 2380 ini bukan kes baru tuan-tuan. Betul ke ni? Hai. Betul. Dia kes 2380. 2380. Okey, jom tengok 22 Mac. 22 Mac. Hai, kau jangan buat gila kementerian. bukan hantam, tapi nak takut salah fakta ni. Aku yang mati kan. Tuan-tuan, 22 Mac tak ada. Saya tak simpan ke 22 Mac? 22 Mac tak ada. Saya simpan bermula daripada 29 Mac. Tak ada simpan. Tapi kalau ikut statement ni, dia masuk pada 22 April. 22 April, kes 5380, kes 22 April. 22 April ialah kes, alah engkau Azrul. 22 ialah kes 5532. Dia 2380. 2380 bermaksudnya kes PKP 2. Kes yang mungkin 22 Mac kot. Takkanlah 22 April. Tapi kalaulah betul dia kes yang ke 2380 dan masuk pada 22 April, takkan dah berbulan kena COVID-19 baru masuk ward. Tak masuk akal langsung kes ni tuan-tuan. Saya macam inilah. Saya tak boleh nak ulas data macam ni sebab ini mungkin salah sebutan pada typo. Tapi kalau kita bersangka baiklah, ni salah tulis ni. Mungkin 22 Mac kot, kan? Tapi kalau 22 April tak masuk akal, tak logik di akal. Sebab 22 April lah kes 558 lebih. Dia ni 2380 dah sebulan lalu, takkan baru masuk ward. Kan? Aduh, saya kenapa ada orang call? Tak mau jawab, tiba-tiba call pula. Okey. Kesimpulan tuan-tuan, tak apalah. Ini tak ada sebarang kesimpulan. Tak ada kesimpulan sebab sangat pelik. Kalau dah masuk ward baru positif, tak pelik. Ini dah positif sebulan baru masuk ward, memang pelik lah. Okey, so tak payah sembang lah dalam bab kematian pada hari ini. Saya ambil jalan mudah, saya bersangka baik, kemungkinan salah tulis. Okey, alright. Okey tuan-tuan, kita tengok ni lah, tengok pasal kalau 22 Mac saya tak simpan, tapi kalau tengok kepada yang hampir-hampir lah, saya yang paling last saya simpan ialah pada 29 Mac. Okey, 29 Mac. 29 Mac ialah 2470 29 Mac ialah 2470. 2470. Dia ni 2380. Yelah, saya rasa confirm lah. Ini confirm dia masuk ward pada 22 Mac. Confirm. Memang salah data ni. Okey, confirm. So, kalau dia masuk ward pada 22 Mac, dia meninggal pada 5 Mei. Lama jugalah dia. Tapi dia ni kita faham. Tak ada pertikaian. No issue. Sebab dia ni memang ada komplikasi kencing manis. Siapalah yang call ni? Bertutubi dia call ni. Tolong jawab. Okey. Kesimpulan tuan-tuan, kesimpulannya ialah tak tahulah siapa dia ni. Siapa? Dah tahu orang buat live pukul 11 lebih, dia call buat time-time macam ni. Okey tuan, kesimpulannya dia ni tak ada masalah. Sebab dia ni ada masalah kencing manis, darah tinggi, buah pinggang sebagainya. So dia ni okey lah. Dia meninggal kerana komplikasi penyakit lain. Tapi tuan-tuan,
Merujuk kepada tajuk hari ini, tuan-tuan, kita kena tengok kes malam. Okey? Kes malam paling unik. Okey? Kes malam paling unik. Paling unik, bukan unik, unik. Tuan-tuan, semalam kes yang meninggal arwah ni, kes 830. Hari ini sidang media pun wartawan tanya. Saya suka dengan soalan wartawan. Bermaksud sekarang ni wartawan dah mula nampak terbaik kumpulan wartawan. Kawan-kawan saya terbaik. You are doing a very good job, kawan-kawan, kerana korang dah mula tengok data. You all bagus, kawan-kawan, sebab korang dah mula tengok data, tuan-tuan. Kes malam memang pelik. Dan hari ini wartawan tanya. Dan Ketua Pengarah terpaksa mencerita secara detail. Semalam kes 830, dah 2 bulan dalam wad baru meninggal. Dan wartawan tanya kerana dia pelik. Orang yang meninggal ni, arwah ni, tidak ada sebarang komplikasi. Tidak ada sebarang penyakit jantung ke, darah tinggi ke, kencing manis ke, waimah, apa pun tak disebut. Dia ni zero kes-kes yang pelik. Ataupun zero penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan dia juga bukan kontak. Dia juga bukan ada sejarah balik dari overseas. Dia tidak ada kaitan dengan mana-mana kluster pun, tuan-tuan. Tapi kenapa dia sehingga 2 bulan dirawat dalam wad? Hari ini baru kita faham dia dirawat di ICU selama 2 bulan. 2 bulan dalam ICU. Kenapa sehingga seteruk itu, tuan-tuan? Okey, Ketua Pengarah bagi tahu, dia menjelaskan bahawa orang ini, okey, pesakit ini, dia pada mulanya dirawat di hospital ataupun di wad swasta. Okey? Di wad swasta semalam. Okey, dia dirawat pada 15 Mac di wad swasta. Sehari selepas itu, 16 Mac, dia dengan segera dirujuk ke hospital kerajaan kerana keadaannya sudah mula kritikal. Dan pada ketika itu, hospital kerajaan merekodkan dia sebagai pesakit pada pada level 4. Level 4, iaitu pesakit yang kena segera dihantar ke dalam ICU. Dia ni tidak ada sebarang penyakit-penyakit lain, tuan-tuan. 2 bulan dalam ICU, mereka cuba untuk memulihkan dia, tapi kerana dia masuk pada level 4 dan level 5, okey, sistem tubuh dia, virus COVID-19, bukan kerana darah tinggi, bukan kerana kencing manis, bukan kerana apa-apa, virus tu sendiri. Virus COVID-19 menyerang, yang pertama menyerang paru-paru. Yang kedua, dia attack buah pinggang. Yang ketiga, dia attack pembuluh darah, menyebabkan pelbagai sel-sel tubuh dia mula rosak. Ada part-part yang pecah dan membeku dan darah beku. Okey? Dan hari ini kementerian menegaskan, hari ini first time saya dengar kementerian menegaskan bahawa COVID-19 boleh sampai ke tahap membekukan darah di pelbagai organ, termasuk otak. Boleh membekukan darah di otak, menyebabkan orang tu kena stroke. Walaupun orang itu tidak ada sebarang penyakit-penyakit lain, tuan-tuan. Dan kali inilah dengan kes 830 yang tidak ada sebarang penyakit dan tidak ada kontak, dan mungkin dia bukan orang yang bergejala. Mungkin pada peringkat awalnya dia tidak ada gejala pun, tapi dimasukkan ke wad swasta dalam keadaan dia sudah mula kritikal, sudah mula memerlukan bantuan pernafasan. Dan tuan-tuan, 2 bulan dalam wad, keadaan organ tubuh dia semakin teruk. Banyak part-part pembuluh darah mula pecah dan juga menyebabkan banyak tempat-tempat yang darahnya beku, sehingga pada akhirnya tidak mampu untuk diselamatkan lagi. 2 bulan dalam ICU, tuan-tuan. 2 bulan dalam ICU. Dah bagi tahu dah, cikgu tak pasal lagi. Apa dia tu, Fairul? Jap, apa dia, Fairul? Kenapa? Ada masalah apa-apa ke dengan saya punya live? Dah bagi tahu, cikgu tak perasan. Apa dia? Kenapa? Ada masalah ke dekat live? Okey, tak apa. Tak. Dekma tak baik cakap macam tu. Kenapa? Saya bukan menafikan kuasa Allah. Okey. Korang kena faham. Ini bukan visual gelap. Gelap ke? Gelap sangat ke? Saya punya QC kita okey? Gelap ke? Visual gelap?
Come on. Saya nampak clear. Saya nampak dekat skrin pun clear. Kawan-kawan, saya nampak clear. Saya monitor tau. Saya monitor saya punya skrin. Nampak? Saya nampak very sharp, very clear. Ramai kata okey je. Tak apalah. Lampu tak terang. Saya nampak okey, terang je pun, sharp je pun. Tak apalah. Abaikan. Kena cerahkan handphone je. Mungkin handphone dia kot tak perasan kot dia punya handphone yang gelap kot. Okey, tapi okeylah, tak apalah. As long kau nampak muka saya. Nampak kan? Jerawat nampak lagi kan? Okey. Brightness handphone kena terang. Background gelap lah. Background tak payahlah kira background. Clear sangat dia orang kata ni. Ramai kata clear sangat. Okey, abaikanlah. Saya monitor tuan-tuan. Saya monitor saya punya handphone. Bukan saya buat ni, saya tengok semua tempat. Ada QC tengok. Nampak? Ada QC tengok, saya pun tengok. Saya rasa tak ada masalah. Okey tuan-tuan. Alright tuan-tuan, sambung. Okey, flawless lagi ya. Nampak jerawat kan? Lubang-lubang jerawat nampak kan? Okey tuan-tuan. Okey, saya bukan nak menafikan kuasa Allah. Jangan salah faham. Ini bukan menafikan kuasa Allah. Saya cuma nak bagi tahu bahawa serangan COVID-19 berbahaya sampai ke tahap itu. Inna lillahi ilaihi raji'un. Yang meninggal tetap meninggal sampai ajalnya, tidak boleh ditangguhkan walau sesaat. Kematian tidak boleh ditangguhkan walaupun sesaat, walaupun sedetik. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu tentang betapa berbahayanya COVID-19 dan hari ini disahkan oleh kementerian sendiri bahawa COVID-19 boleh menyerang pelbagai organ-organ tubuh dan boleh membekukan darah. Sebelum ni, apa yang kita faham, mereka yang berisiko tinggi, seperti pesakit-pesakit yang ada darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, mereka ini yang berisiko tinggi, yang boleh menyebabkan kematian. Tapi tuan-tuan, hari ini kita dibuktikan bahawa tanpa ada sebarang penyakit-penyakit lain, dan walaupun kita ni bukan warga emas, kita ni masih dalam kategori yang muda. Tuan-tuan, suami Puan Aiza hanya sekitar 30-an. Suami Puan Aiza bukan orang tua, bukan warga emas, tapi arwah meninggal pada usia yang muda. Lebih muda dari saya tuan-tuan. Dan tuan-tuan, hari ini, semalam, kes yang ke-47 ialah kes seorang lelaki yang muda, 47, belum pencen lagi pun. Dan tidak ada sebarang komplikasi penyakit lain. Tapi kerana COVID-19 itu sendiri, kerana COVID-19 tanpa dibantu oleh penyakit lain, COVID-19 itu sahaja mampu menyerang dan menyebabkan dia, rata-rata banyak sel-sel tubuh dia rosak sehingga menyebabkan dia tidak mampu diselamatkan. Jadi tuan-tuan, sebelum ni, maaf mungkin saya punya celoteh dia mungkin agak panjang. Tapi sebelum ni kita asyik fikir tak apalah, kalau kena pun aku tak ada masalah. Kalau kena aku sihat, aku tak ada kencing manis, aku tak ada darah tinggi, aku tak ada jantung problem, tak ada. Aku semua okey. So kalau kena aku muda lagi. So apa nak risau? Kalau kena pun tak ada masalah. Banyak kes yang kena boleh sihat. Banyak kes yang kena boleh sembuh. Tapi tuan-tuan, pembuktian telah ada pembuktian. Malah tuan-tuan, hari ini Ketua Pengarah mengesahkan bahawa belum ada sebarang pembuktian bahawa antibody boleh protect seseorang walaupun telah sembuh. Maksudnya, kalau dah sembuh pun, selalunya kebanyakan penyakit, kalau dah sembuh, antibody kita dah mula kenal virus, dah boleh mula protect diri kita. Tapi COVID-19 sangat-sangat pelik dan sangat-sangat unik. Kerana walaupun telah pulih, walaupun telah sembuh, tapi antibody kita tidak mampu untuk nak protect diri kita bagi jangkitan kedua. Walaupun dah pulih, boleh dijangkiti lagi, kerana COVID-19 ini dia kerana kita punya antibody tak mampu untuk protect daripada COVID-19. Betapa unik dan betapa peliknya COVID-19 tuan-tuan. Dan kerana itulah saya mengambil tajuk bahaya ke COVID-19 tuan-tuan. Bahaya ke COVID-19? Sejauh manakah bahayanya COVID-19? Dan sebelum saya pergi lebih jauh tuan-tuan, kita share. Saya nak call seseorang. Saya nak call Puan Aiza. Puan Aiza semua orang kenal kan? Tapi hari ini tajuk saya lebih kepada bahayakah COVID-19. Saya nak Puan Aiza ceritakan tentang apa yang berlaku kepada arwah suaminya. Sebab arwah suami Puan Aiza, seorang yang sihat, seorang yang kuat, anggota polis, walaupun dia ada darah tinggi, tapi kematian suami Puan Aiza
lebih kepada serangan COVID-19 ke sel-sel tubuhnya, bukan kerana darah tinggi tuan-tuan, tapi serangan COVID-19 kepada organ-organ tubuhnya. Tuan-tuan, jom kita dapatkan Puan Aiza. Kalau dia masih ada lah. Tadi dia ada. Hopefully dia masih ada lah. Mana dia? Alamak. Macam mana? Return to home screen. Alamak, kena buat balik. Sekejap Sabarlah kejap. Bagi saya chance sekejap. Hanya sekitar seminit nak dapatkan dia. Bukan senang nak dapatkan orang tengah-tengah malam ni tuan-tuan. 12 malam kacau orang ni. Apalah benda Azrul ni. 12 malam kacau orang. Orang nak tidur pun susah. Okay. Alright, Puan Aiza. Mana Puan Aiza? Puan Aiza, oi. Okay. Alright. Sekejap Puan Aiza. Hello. Puan Aiza. Ada, saya tekan butang tekan, okay. Alright. Okay. Sekejap Mana Puan Aiza ni? Dia keluar balik? Masuk balik lah. Okay, Puan Aiza. Alright. Jap. Nampak tak muka saya? Saya gelap ni. Puan Aiza gelap. Gelap. Tak nampak. Mana Assalamualaikum. Puan Aiza gelap. Baru nampak. Jelas, terang. Baru nampak. Gelap. Nampak. Okay. Okay, nampak tak? Nampak Puan Aiza, nampak. Okay, adjust kamera. Korang nampak tak ni? Korang nampak kan Puan Aiza kan? Okay, baik tu. Assalamualaikum Puan Aiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat malam. Ni ramai ni Puan Aiza. Ramai ni. Okay. Dengar suara saya? Okey, dengar jelas cikgu, bertenaga. Bertenaga Alhamdulillah. Dia orang kata muka saya gelap. Gelap ke? Gelap. Tak. Baju hitam kot hari ni, selalu baju hijau kan? Okey, Puan Aiza ni ramai bagi salam ni. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Okey, sihat Puan Aiza? Okey, alhamdulillah saya sihat. Saya dah kembali ke pangkuan keluarga setelah 28 hari menjalani kuarantin. 28? Dekat hospital. 28 hari di kuarantin. Campur dengan hospital lah. Di pusat kuarantin 14 campur 14. 14 campur 14. 14 dekat hospital ke 14 campur 14 dekat luar? Tak faham. Dekat hospital 10 hari. Okey. Dekat pusat kuarantin 28 hari. Wih, lamanya. Kenapa lama sangat? Yelah, nak bagi betul-betul virus tu hilang daripada badan kan. Mungkin. Di kuarantin kan di mana? Kuarantin di mana tu? Okey, saya menjalani rawatan di hospital HKL Ward 21 selama 10 hari. Kemudian dipindahkan ke pusat kuarantin belia Ceras Antarabangsa, IYC. Ramai dekat ke? area Syukuran. Ramai ke? Okey, total pada 5 hari tu ada 10 orang je. Kemudian masuk daripada sekolah pelajar tahfiz tu lebih kurang 53 orang. Oh, ramai. Ramai. Saya difahamkan ada kes yang apa? Kena balik COVID-19 masa dia masuk ke kuarantin. Itu sebablah ni saya punya kes ni special. Sepatutnya kuarantin saya selama 14 hari. Okay. Tapi disebabkan oleh dijangkiti semula kes yang dijangkiti semula pelajar-pelajar tahfiz daripada Seri Petaling, Darul Ulum, dan juga ada lagi daripada pesakit-pesakit COVID yang memang dah disahkan negatif, kemudian masuk kepada pusat kuarantin. Dekat dalam pusat kuarantin tu terlalu ramai, mungkin ada 53 orang. Jadi dijangkiti semula lah, ada yang positif seramai 7 orang. Kejap nampak korang semua dapat tengok tak? Ini pembuktian Puan Aiza mengesahkan 7 orang dijangkiti semula di pusat kuarantin IYC, membuktikan bahawa mereka yang telah sembuh juga boleh dijangkiti semula kerana antibodi
tidak mampu untuk memprotek seseorang untuk jangkitan kedua. Kan? Betul tak Puan Aizah? Kan? Betul, kita tak ada kebal kita tak ada ilmu kebal untuk kita bagi tahu pada orang yang siapa yang dah pernah terkena virus COVID, dia tidak boleh dijangkiti semula. Itu sebenarnya memang ada potensi untuk dijangkiti semula. Saya sendiri yang rasa benda tu. Dapat tengok. Tapi nasib baik saya, alhamdulillah saya okey. Saya duduk dalam bilik, saya tak keluar. Saya di kuarantin, saya tak keluar lah. Yang mana yang mungkin tak jaga distance, dia tak jaga jarak dan mungkin ada dekat dalam kelompok yang ramai 53 orang tu, kuarantinnya tak berapa ketat, jadi dijangkiti semula. Macam saya satu bilik seorang, saya jagalah benda tu, saya tak berani keluar. Puan Aizah, kalau dapat sebelum kita pergi ke topik kita, kalau dapat kita share sikit apa yang dilakukan di pusat kuarantin? Adakah mereka mengambil sampel berapa kali ke, apa ke, macam mana? Okey, saya masuk ward hospital HKL tu 30 hari bulan 3. Jadi lepas tu ada ambil saringan yang pertama, saringan yang kedua. Okey, dah ambil saringan yang kedua, memang menunjukkan saya negatif. Kemudian ambil lagi saringan yang ketiga pun negatif. Jadi dah 2 kali negatif. Bila dah 2 kali negatif, saya dipindahkan ke pusat kuarantin. Sebab untuk self quarantine selama 14 hari kerana arwah suami saya meninggal, jadi rumah saya belum sanitizer. Belum lagi nyakuman. Okey, jadi sementara nak tunggu nyakuman tu, saya perlu dikuarantinkan dulu selama 14 hari. Jadi bila sampai dekat pusat kuarantin tu, kami menjalani kuarantin sama juga macam yang di rumah, tak boleh campur dengan orang, baju semua kena asingkan semua kan. Sama. Lepas tu ada buat saringan lagi, saringan yang keempat. Saringan keempat tu lah yang ramai yang sangkut, ada yang positif semula. Ramai yang salah faham ni, tak. Puan Aizah bukan kata Puan Aizah dijangkiti semula. Puan Aizah cuma bagi tahu dia menjadi saksi melihat ada 7 kes yang kena semula. Puan Aizah tak kena, Puan Aizah dah sembuh. Puan Aizah tak ada kena kali kedua kan? Tak ada kan? Tak ada. Saya punya saringan yang keempat tu negatif. Ramai salah faham. Dia kata macam mana Puan Aizah boleh rasa kali kedua? Tak ada kan? Tak ada pun kan? Tak ada. Sebab saya jaga jarak dan kemudian saya memang tak jumpa orang langsung. Selama di 28 hari saya tak jumpa manusia pun. Saya hanya jumpa di alam maya je online. Jadi cuma bila keluar bilik, tak ada nampak orang kat luar bilik. Tak ada, saya memang tak keluar bilik sebab diberitahu kawasan situ red zone sebab ada 7 orang yang dijangkiti semula. Jadi kami tak dibenarkan langsung keluar daripada bilik. Makanan dihantar di depan bilik, letak kursi kat depan. Jadi dia akan beritahu pukul 8 pagi, sarapan pagi hantar, letak dekat depan kursi. Bila dah beritahu 8.30, kita boleh ambil makanan kat depan pintu. So memang manusia, apa-apa hal kita akan berurusan dalam WhatsApp group. Memang kehidupan 28 hari yang memang murung lah ke? Stres gila kot dah. Macam mana tu? Memang sangatlah. Saya rasa macam duduk dalam dunia saya sendiri. Tapi yelah, ada hikmah ni jugalah bila saya duduk seorang tu kan. Saya mengaji, bolehlah mengaji 4-5 muka surat satu hari. Lepas tu dalam tempoh saya berpuasa saya solat tarawih sendirian. Kemudian bersahur sendirian. Lebih kepada kita jaga diri kita sendiri. Itu konsep kita jaga kita kan. So saya memang tak berani jumpa manusia lagi lah sementara saya masih di kuarantin. Okey, Puan Aizah, bersedia untuk ke topiknya? Okey, sebab topik ni mungkin agak sensitif sebab melibatkan arwah suami Puan Aizah. So boleh ke? Boleh, insyaAllah. Tapi ramai orang yang mengenali Puan Aizah sangat tabah sebenarnya. Sangat tabah dan sangat menerima dengan penuh redha Puan Aizah. Walaupun saya pernah tengok ada satu perkongsian dengan Astro Awani ke apa ke. Saya dengan Astro Awani ke apa yang Puan Aizah menangis apabila menceritakan pengalaman tu. Dengan mana? Dekat The Star. The Star, yes. Masa tu sebenarnya masa tu saya masih berada dekat pusat kuarantin. Jadi saya memang emosi lah dekat pusat kuarantin, tak jumpa manusia kan. Tiba-tiba wartawan The Star kata, Puan Suhaila, dia kata saya nak interview Puan Aizah, saya nak Puan Aizah luahkan emosi yang Puan Aizah rasakan. Dia biasalah. Biasa wartawan Puan Aizah. Wartawan dia punya perangai, dia nak suruh orang menangis.
Sebab Ya ke? itulah nilai dia. Aduh, saya pun tahulah, saya pun sama dengan orang. Kita kita dah patutnya suruh orang bertenang, tapi tangisan tu dia nilai berita. Aduh. Tapi sorry lah, bagi pihak-pihak wartawan saya minta maaf lah. Kerana mungkin Yelah, dia tapi- saya ambil sebagai positif lah kan. Yes. Positif. Benda tu memang kita rasa kehilangan. Betul. Memang sebenarnya memang sangat sedih lah. Betul. Tapi saya memang kena tabah, kena redha, kena cekal, kuat semangat. Terpaksa teruskan kehidupan. Yes. Saya ucapkan, saya bagi satu benda. Tepukan bagi Puan Aizah. Baik Puan Aizah, kita pergi kepada topik hari ini tuan. Tuan-tuan lah Puan Aizah. Okey. Apa nama saya memilih tajuk bahayakah COVID-19? Bahaya sangat ke COVID-19 ni? Adakah dia sangat bahaya? Sebab kalau kita tengok banyak kes yang pulih, banyak yang tak ada gejala pun, macam Puan Aizah pun sihat walafiat. Tak ada masalah. Walaupun dijangkiti tapi boleh sihat, tak ada masalah pun. Batuk pun tidak, apa pun tidak kan? Betul tak? Dan ada yang memang tak ada apa-apa sampai boleh keluar tanpa masalah. Tapi tuan-tuan, kita melihat pada yang tak ada masalah. Tapi cuba kita tengok ada yang bermasalah. Macam kes malam, kes 830. Seorang yang sihat, seorang yang tidak ada sebarang gejala, seorang yang tidak ada sebarang penyakit, tapi dia meninggal selepas 2 bulan dalam ICU. Dan suami Puan Aizah sendiri, walaupun saya tahu suami Puan Aizah ada penyakit darah tinggi kan? Darah tinggi ya. Darah tinggi. Tapi mungkin Puan Aizah boleh share. Setahu saya, daripada apa yang saya sembang dengan Puan Aizah sebelum ni, suami Puan Aizah bukan meninggal kerana darah tinggi, tapi kerana serangan COVID-19 yang menyebabkan paru-paru dia bermasalah, kan? Betul? Betul. Mungkin boleh Puan Aizah kongsikan sebenarnya apakah penyebab utama kepada kematian suami Puan Aizah? Okey, jadi sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Azrul hari ni yang sudilah meluangkan masa untuk dengar cerita saya yang biasa-biasa. Tak biasa. Tapi tak biasa. Itulah. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar dan follower, peminat Cikgu Azrul yang rata-rata berjaga malam untuk tunggu siaran daripada Cikgu Azrul ni kan. So saya ucapkan terima kasih. Mereka memang sangat bagus lah support. So kita berbalik kepada kita punya topik tadi tu. Okey, pada peringkat awalnya ketika saya tahu pasal COVID-19 ni, saya pun sebenarnya tak pasti simptom. Apakah simptom-simptom yang menyebabkan COVID-19 ni boleh membawa maut. Pada ketika asalnya pun saya pun rasa macam benda ni penyakit yang sangat unik, yang sangat mungkin boleh sembuh. Kita tengok dekat negara China pun ramai yang sembuh semua kan. Jadi ketika tu pun saya beranggapan ada peluang dan ada harapan untuk suami saya sembuh walaupun dah dimasukkan ke ward ICU. Okay. Jadi bila disahkan positif COVID, suami saya mengalami gejala yang tiba-tiba diserang sesak nafas yang serius. Pada PKP hari pertama 18 hari bulan 3, dia mengalami sesak nafas sebab dia kata dia tak pernah rasa sesak nafas yang macam tu. Jadi So sepanjang perkenalan ataupun mengenali suami Puan Aizah, dia pernah tak berhadapan dengan sesak nafas yang teruk ke, tengah-tengah tidur ke apa ke something ke? Pernah? Okey, selama ni memang tak pernah. Okey. Jadi memang tak pernah ada sesak nafas. Sebab suami saya walaupun ada penyakit darah tinggi, suami saya menjalani rawatan yang berkala di Pusat Kesihatan Titi Wangsa. Okey. Jadi memang ada buku untuk darah tinggi semua, memang cek semua darah stabil. Okey. Walaupun dia makan ubat darah tinggi. So saya melihat benda ni macam COVID-19 ni bagi saya sangat bahaya bila ada penyakit yang melibatkan organ dalaman. Okey. So teruskan macam mana pada peringkat awalnya? Macam mana? Okey, jadi masa peringkat awal tu PKP hari pertama 18 hari bulan tu memang saya tengok keadaan suami saya yang sesak nafas, turun daripada kereta pukul 8 pagi 18 hari bulan 3. Saya sampai cakap dengan dia, awak kena naik wheelchair lah sebab saya rasa awak punya sesak nafas ni teruk. Jadi saya ambilkan wheelchair dekat ni, dia dah agak rasa macam tak selesa untuk tarik nafas tu, dia macam ambil masa yang lama.
Dia nak tarik nafas tu lambat. Jadi saya rasa dia tak pernah alami simptom yang macam tu. Mungkin tu simptom COVID. Kemudian saya bawa tolak dia naik kursi roda, naik wheelchair sampai dekat doktor. Saya cakap, doktor boleh tak bagi suami saya pasangkan oksigen? Sebab saya pun bukan nurse, bukan doktor, tapi saya rasa dia tak pernah alami gejala yang tiba-tiba sesak nafas yang sangat teruk. Jadi bila doktor dekat PKD Titi Wangsa kata ini belum buat saringan lagi lah, belum buat saringan, so belum menentukan sama ada dia COVID ataupun tidak. Kena buat saringan baru tahu. Ketika hari yang pertama PKP 18 hari bulan tu memang terlalu ramai orang buat saringan. Jadi negara kita masih baru lagi dengan PKP. Betul. Masih baru dan juga di hospital dan di klinik sangat sibuk, sangat busy. So doktor sahkan suami saya ni kena dijangkiti demam denggi pada peringkat asalnya. Ini kat mana ni? Hospital mana? Di klinik PKD Titi Wangsa. Okey, alright. Teruskan. Kesihatan daerah Titi Wangsa. Jadi masa tu dapat surat yang mengatakan pelalik darah turun sebanyak 152. Okay. Jadi dia suspek denggi lah. Suspek denggi. Tapi masa tu saya memang tak sedap hati lah, sebab saya kata denggi takkan boleh mengakibatkan sesak nafas. Ya. Kemudian naik ambulans pergi ke HKL. Sampai di HKL saya tengok, saya ambil wheelchair semua, saya tengok katil penuh. Jadi saya pun macam tak sampai hati tengok suami saya dalam keadaan yang sakit, nak menahan, nak tarik nafas tak boleh, oksigen lambat bagi kan. Jadi saya cakap dengan doktor situ, doktor di emergency, saya mohon ditukarkan ke ward KPJ Tawakal. Saya nak pergi KPJ Tawakal sebab denggi, insyaAllah lah, kalau denggi saya pun pernah kena sakit denggi. Jadi saya tahu denggi boleh dirawat dan boleh sembuh lah kan, insyaAllah. Pergi KPJ Tawakal tu naik Grab sampai dekat KPJ Tawakal. Dalam keadaan sesak nafas tu boleh naik Grab saya naik, saya papa suami saya tahu naik Grab tau. Dia tak pakai ambulans ke? Itulah saya kata kuat semangat dia lah, kuat semangat dia. Saya pun masa tu tak tahu nak fikir apa, saya cuma nak dapatkan rawatan cepat je. Saya tak takut tengok suami saya duduk kat atas kursi roda, lambat dia beri rawatan kan. Jadi sebab saya tahu HKL masa tu terlalu ramai, tak salah mereka. Jadi terus dapatkan rawatan dekat KPJ Tawakal sebab ada medical card. Jadi sampai dekat KPJ Tawakal tu lah baru saya memang akur lah bila doktor cakap, puan minta maaf kami tak dapat rawat penyakit suami puan ni sebab ada simptom COVID. Simptom COVID ni dia ada mengalami sesak nafas dan dia agak kesukaran bernafas. Jadi dah pakai oksigen semua tak boleh, doktor kata patah balik HKL. So lagi sekali naik pergi HKL semula. Pergi ke HKL semula, saya tengok ramai orang buat saringan lah. Ramai orang buat saringan semua. Keadaan di HKL pada 18 hari bulan 3 PKP hari pertama sangat sibuk. Saya rasa macam jadi takut. Saya kata ya Allah, bahaya COVID ni kan. Sebab masa tu suami saya pun tak buat saringan lagi. Jadi bila masuk dekat hospital, dekat emergency tu, saya sempat jaga dia sekejap. Lepas tu saya keluar kejap, saya masuk balik. Sebab kat emergency tu terlampau ramai orang. Kemudian malam tu dipindahkan ke ward isolasi. Ward isolasi. Jadi tu dia cakap dengan saya, saya tak boleh masuk lah ward isolasi tu. Saya tunggu kat depan. Kat luar lah, saya tunggu kat luar. Saya tak boleh masuk. So dekat ward isolasi tu dia buat saringan yang pertama. So besoknya keputusan didapati memang positif COVID. So itu sejak dia bagi tahu positif COVID, terus tak dijumpa? Positif COVID plus denggi. Campur denggi? Campur denggi. So memang ada denggi ya? Memang denggi, kemudian campur dengan COVID. Sebab sistem imun badan dia cepat turun. Walaupun dia muda, usia 35 tahun. Tapi disebabkan COVID, virus COVID ni dia ganggu sistem pernafasan. Jadi kuman COVID dia masuk dekat paru-paru tau. Sejak dia bagi tahu kata suami tu kena COVID, so Puan Aizah tak ada jumpa langsung lah? Okey, pada 18 tu pergi yang hari pertama tu belum buat saringan, saya boleh jumpa. Masa 19 hari bulan tu saya boleh jumpa sebab dia dipindahkan ke ward denggi. Ward 19 tingkat 4 HKL. Masa tu saya boleh masuk lagi lah, belum nampak
nurse pakai baju PPE lagi. Okey. Selepas buat saringan mengatakan suami saya disahkan positif COVID, terus dimasukkan ke ICU. Oh, dah memang time tu dah memang dah teruk lah. Masa tu pernafasan dia dah makin teruk. Masa dia buat video call dengan saya tu, dia cakap dah tercungap-cungap. Oh, dia masih lagi boleh buat video call time tu. Oh. Masih lagi boleh buat video call lah, masih lagi ada kemampuan lah. Doktor buat video call. Okey. Kemudian teruskan. Dia kata memang sangat kuat lah, dia boleh buat video call, dia boleh buka Maybank to you, bayarkan bil telefon saya. Sempat bayar bil lagi? Sempat bayarkan bil telefon saya. Dia cakap dengan saya, kalau apa-apa jadi, dia dah bayarkan bil telefon. Lepas tu dia kata nanti bagi tahu kawan-kawan dekat pasukan tempat dia kerja, dekat PDRM, bagi tahu dia disahkan COVID. Dia kata dia sakit, dia tak boleh nak bernafas. Dia kata dia tak pernah rasa macam tu. Kenapa Kenapa dia masuk ke ICU? Sedangkan dia Okey, masa tu memang dia agak lemah tau, tapi dia cuba lawan. Dia cuba bernafas, tapi keadaan dia cakap dengan saya, you get ready, jaga diri baik-baik, sebab dia rasa dah tak lama. Sebab pernafasan dia makin sangkut. Doktor cakap kuman COVID tu dah meresap banyak dekat dia punya paru-paru. So kesusahan bernafas. Itu dah pada ketika dia dah memang kritikal. Ketika sebelum 18 Mac, sebelum 18, ketika dia dah mula rasa macam nak demam semua everything tu, adakah dia dah mula rasa nafas dia tak betul? Ada. Oh, tak ada. Tak, masa ketika 17 hari bulan tu, 16 hari bulan tu tak macam tu. Oh. Masa 16 tu hanya demam biasa, sesama. Okey. Lepas tu dia kata dia macam hilang diri bau nak makan, hilang selera makan. Okey. 18 baru datang dia punya nafas problem tu Masa 18 tu baru dia rasa macam lain macam. Dia nak tarik nafas kan tak lepas, sangkut. Tiba-tiba dia datang pap sekali Betul. So hari 18 dia rasa, tarikh bila pula dia masuk ke ICU? Okey, 18 tu masuk ward emergency. Lepas tu 19 hari bulan tu dipindahkan ke ward denggi. 20 hari bulan tu jam 10 pagi dia dikomakan. Tapi sebelum dikomakan kenapa? Kenapa dikomakan? Sebab pernafasan dia dah semakin teruk, dia memerlukan bantuan pernafasan. Jadi doktor dah telefon saya. Doktor kata sebab perlukan bantuan pernafasan dan dia perlu dimasukkan ke ward ICU untuk dipantau secara rapi. Unit rawatan rapi kan ICU. Sebelum dia dikomakan, adakah dia... Sebelum dia dikomakan, dia ada cakap dengan saya, dia dah mengucap semua. Dia buat video call tu, dia dah cakap dengan saya, dia dalam keadaan yang tercungap-cungap. Dia dah buat video call kat saya lah. Dia kata jaga diri baik-baik, nanti kalau apa-apa jadi pergi balik rumah mak dengan abah. So masa tu memang dia dah, sebenarnya dia dah rasa yang dia akan pergi kan. Saya lah yang tidak bersedia menerima kehilangan dia. Dan saya masih beranggapan akan ada keajaiban yang berlaku pada dia. Allah akan bantu untuk sihatkan dia semula. Sepanjang dia dekat ICU tu, saya keep, setiap hari saya bagi kata-kata semangat kat dia. You kena kuat, you kena sihat. Ini sebelum dia dikomakan? Tak, masa dia dah dikomakan pada 20 hari bulan tu. Saya hari-hari hantar WhatsApp. Dia still dengar ke? Dia dikomakan, dia tak boleh dengar, dia tak boleh balas. Okey. Saya hantar WhatsApp kat dia setiap hari. Tapi dia tak dapat baca lah. Cuma dia tak dapat baca. Mana Puan Aiza menaruh harapan sampai benda tu pada dia. Okey. Sebab saya cakap pada diri saya tak dapat dah tengok dia dekat ICU. Sejak dia dimasukkan ke ICU, saya tak boleh datang. Pada 20 hari bulan. Kemudian 22 hari bulan saya buat saringan hari pertama. Saya dapat surat perlu dia kuarantin sehingga 31 hari bulan 3. Jadi saya tak dapat pergi mana, saya duduk rumah. Saya hantar mesej dan saya tunggu panggilan daripada pihak ICU HKL. Setiap hari, 1 hari 2 kali. Diorang pihak call. hospital akan call bagi tahu. Akan call saya setiap pagi. Diorang update. Tapi pada hari pertama tu katanya kuman COVID tu dah penuh dekat paru-paru suami saya. Okey, dia memang seram. Dia kata COVID memang sangat serius, sangat bahaya untuk siapa-siapa yang dah masuk ke dalam sistem paru-paru. Kalau mungkin yang baru bergejala, yang simptom macam saya tak ada simptom semua, mungkin peringkat awal kan gejala tu kurang.
Tapi kalau yang macam arwah suami saya ni dah masuk ke paru-paru, so dia macam dah worse, dia makin teruk. So setiap hari bermula daripada 20 hari bulan sampailah 25 hari bulan 3, 5 hari setiap hari saya akan hantar mesej kat dia semua, bagi tahu dia macam mana keadaan dia. Lepas tu saya bagi tahu saya kat rumah macam mana kan. Apa harapan puan time tu sebenarnya? Apa yang puan sebenarnya berharap sesuatu yang akan berlaku time tu? Okay. Saya berharap pada 20 hari bulan dia dikomakan tu, doktor cakap kalau sekiranya suami saya akan pulih kembali, dia akan dipindahkan ke ward biasa dan dia akan menjalani rawatan sebagai bekas pesakit COVID. Tapi mungkin mengambil masa yang lama sebab dia akan ganggu sistem organ dalaman. Jadi saya beranggapan kalau sekiranya suami saya perlu dialisis buah pinggang pun, saya akan bantu dia, akan jaga dia dengan sebaiknya. Dialisis 1 minggu 3 kali ke, sebab saya pun ada pakcik yang dialisis buah pinggang kan. Saya tahu proses tu memang sangat sukar, tapi insyaAllah saya rasa ada keajaiban yang berlaku lah. Dan saya pun cakap dengan doktor kalau sekiranya perlu saya sumbangkan dan saya derma organ saya sebagai seorang isteri, saya sanggup berkorban untuk bagi saya punya organ dalaman untuk kasih dekat suami saya, buah pinggang ataupun apa saja yang doktor nak daripada badan saya. Gitu. InsyaAllah saya akan bagi untuk suami saya supaya suami saya akan kembali sihat. Itu yang saya cakap dekat doktor dekat ICU HKL. Saya sanggup, saya kata saya bagi buah pinggang saya sebelah untuk dia. Saya tak kisah berkongsi buah pinggang. Sebab saya selama 10 tahun saya berkongsi hidup. Saya boleh berkongsi buah pinggang. Tapi keadaan tu bertambah teruk bila doktor cakap dekat ICU suami saya adalah seorang pesakit COVID yang sedang bertaruh nyawa dan dia sangat kritikal. Bila 25 hari bulan 3 adalah hari polis yang ke-213. Betul. Jadi sebagai suami saya sebagai seorang pegawai kanan polis di Bukit Aman, saya setiap tahun memang saya akan wish kat dia, okay, you hari ni hari polis, I wish happy untuk you punya cita-cita tercapai jadi seorang pegawai polis yang berdedikasi. Tapi tahun ni adalah tahun yang kita diuji. Allah uji kita sebab Allah sayang kita, Allah nak dengar bicara hati kita. Jadi you kena kuat, you kena kuat semangat. Lepas ni you akan sembuh. Bila you sembuh nanti kita akan buat rawatan di hospital. Setiap hari saya hantar WhatsApp kat dia macam tu, setiap pagi saya akan bagi tahu kat dia apa yang dia sedang lalui sekarang adalah dia dikomakan. Kemudian dia lepas dia dikomakan, macam mana lepas ni doktor akan bagi tahu. Setiap hari apa yang doktor cakap kat saya cerita kat dia. So saya punya WhatsApp ni akan keluar dekat majalah 3 insyaAllah. Lepas tu saya 26 hari bulan 3 tu adalah hari yang paling yang saya takkan lupa bila doktor satu hari call saya sampai 4 kali. Saya dah rasa macam tak sedar hati lah. Pagi doktor call 2 kali, doktor cakap Puan perlu bersedia dengan segala kemungkinan sebab Puan punya suami ni buah pinggang dia agak mengalami kemerosotan yang teruk. Jadi bila buah pinggang mula-mula paru-paru kan. Suami saya mula-mula diserang COVID ni serang paru-paru. Kemudian dia serang jantung arwah suami saya bengkak. Allahu Akbar. Bengkak. Kemudian bila jantung dah bengkak, sebab mungkin ada kesan sebab darah tinggi, dia berlawan dengan darah tinggi tu. Darah tinggi kan dikaitkan dengan 3 serangkai kan? Ya, betul. Okay, lepas tu bila dah serang paru-paru, dah kena paru-paru, kemudian dah kena juga kepada dia punya jantung, dia turun kepada buah pinggang. Dia merosakkan sistem organ dalaman. So bila buah pinggang gagal berfungsi, sebab tu akan menyebabkan kematian. Sedangkan dia hanya pesakit darah tinggi. Ya, semua orang potensi untuk darah tinggi tu ramai orang ada. Terutama orang yang stres. Tapi penyudahnya dia diserang di semua organ. Bukan setakat meninggal kerana darah tinggi, tapi kerana organ-organ tubuh dia rosak. Organ-organ tu rosak akibat daripada virus COVID. Jadi virus COVID ni sebenarnya sangat bahaya sekiranya kalau kita dah memang ada penyakit kronik dan mungkin benda tu akan bertambah teruk bila organ dalaman dah gagal berfungsi. Jadi masa yang 26 hari bulan tu, daripada pagi doktor cakap memang suami saya dah menunjukkan
kemerosotan dari segi kesihatan dia sangat kritikal, dan doktor kata bila-bila masa saja dia akan pergi. Itu adalah perkataan yang memang saya tak boleh terima. Saya kata dengan doktor, tolong buat sesuatu doktor. Saya percaya Allah tu ada dan bantu saya. Saya yakin kalau doktor cakap dia tak ada pun, kalau Allah tu belum ambil dia, dia akan sihat. Betul. Saya tak percaya apa doktor cakap, kecuali memang dia telah menghembuskan nafas dia yang terakhir. Jadi doktor kata daripada pagi, Puan Aizah banyakkan bersabar, banyakkan berdoa. Kami sedaya upaya akan cuba untuk bantu di ward ICU. Tapi Puan Aizah tak boleh pergi mana-mana, duduk rumah dan banyakkanlah bersolat dan berdoa. So saya buat macam mana saya dekatkan diri dengan Allah kan. Saya peluk Al-Quran tu. Saya kata kalau hari ni hari Khamis 26 hari bulan 3, kalau Allah nak ambil suami saya pun biarlah dalam keadaan yang baik gitu. Saya tak mau dia di postmortem ataupun tepuk sana tepuk sini, saya tak nak. Nanti doktor call saya 4 kali. Okey, terus. 9:30 malam lah, 9:30 malam. Lepas saya baca Yasin seorang diri, saya mengaji. Doktor telefon saya 9:30 malam. Dia kata, Puan Aizah, kami mohon maaf sebab kami daripada pihak Kementerian Kesihatan nak maklumkan bahawa suami Puan Aizah telah menghembuskan nafas yang terakhir di ward ICU HKL, dan kami sangat-sangat mengucapkan takziah lah, dia kata gitu. Jadi saya pun masa tu memang rasa terduduk lah. Saya lepas baca Quran tu, saya peluk Al-Quran, saya terduduk lah. Saya rasa macam hilang lah nyawa saya. Saya rasa hilang, berpecah seluruh isi hati saya sebab saya beranggapan yang dia akan sembuh. Saya sampai hantar gambar dia pakai uniform dekat semalam 25 hari bulan tu, hari polis kan. Saya hantar uniform, saya kata saya nak awak sihat macam ni. Saya nak awak terus kekal sihat walaupun saya akan dermakan saya punya buah pinggang separuh kat awak. Saya memang ada harapan. Saya kata insyaAllah dia boleh sihat. Sebab saya baca dekat banyak pesakit COVID yang masuk ICU, ada potensi Untuk sihat. Boleh sihat. Untuk sihat ada potensi untuk sihat dekat ICU. Tapi tu organ dalaman dia masih elok lah kan. Macam suami saya ni, doktor kata dah kali dialisis tak boleh. Daripada pagi tu doktor nak dialisis tak boleh. So malam tu lah dia meninggal malam tu. 9:30 malam tu sebab doktor dah kuasa banyak. 26 hari bulan. 26 hari bulan 3. So mangsa ke-24. Masa 24. So masa ketika dia meninggal tu, apa dia dapat kabar dia meninggal tu, apakah harapan utama? Adakah Puan Aizah nak pergi tengok ke nak apa yang Puan Aizah rasa time tu? Okey, saya masa tu saya cakap dengan doktor yang bertugas, namanya Dr. Alice. Saya kata, Dr. Alice, tolong benarkan saya pakai baju PPE untuk saya mengiringi jenazah suami saya ke pusara. Walau macam mana pun, kalau terpaksa bayar baju PPE tu, saya akan bayar. Saya cuba untuk bayar dan saya nak berada di samping suami saya ketika disolatkan, ditayamumkan dan juga dibawa ke pusara. Saya kata saya rasa terhina, saya rasa berdosa doktor, sebab saya sebagai seorang isteri tak dapat mengiringi pusara, mengiringi pemergian terakhir, perjalanan terakhir suami saya ke pusara. Yang memang saya rasa macam menyesal, terkilan, rasa dunia ni memang gelap kita, tak ada apa-apa arah tujuan. Doktor cakap tak boleh, minta maaf Puan, tak boleh. Puan tidak dibenarkan sama sekali untuk hadir ke tanah perkuburan. Jadi dia kata semua sekali akan diuruskan oleh pihak KKM. Semuanya akan diuruskan dengan segera. Jadi malam tu juga ditayamumkan, disolatkan semua dan dihantar ke pusara di Country Home Rawang, tanah perkuburan Batu Arab. Jadi memang cepatlah tindakan KKM tu, memang tak nak sampai esok, memang terus buat malam tu juga. Ada mana-mana ahli keluarga yang boleh pergi tengok? Okey, ketika tu mak kepada arwah ni, mak mertua saya ada pergi dengan kakak yang sulung, dengan abang ipar, pergi ke HKL untuk buat pengecaman wajah. Pengecaman wajah lah dekat forensik dekat HKL. Sebab saya memang tak boleh keluar langsung sebab saya di kuarantin pasal saya ni kontak utama. Okey. Sebab seharian tak keluar, kemungkinan saya juga adalah positif kan. Jadi dia kata memang saya tak boleh keluar. Saya akur lah, saya buat solat baik. Okey, saya larikan sikit supaya
Puan Aizah tidak terlalu fokus kepada perihal kematian arwah suaminya kan. Sebab yalah, saya tak nak saya tak nak terlalu bermain dengan perasaan Puan Aizah. Okey. Saya dah selalu tengok video-video Puan Aizah menangis dekat The Star, dekat lain-lain. Saya tak nak Puan Aizah terlalu sedih dekat saya punya channel. Kita nak melontarkan persepsi ataupun melontarkan satu aura positif kepada semua orang. Ini bukan untuk makluman semua yang sedang menonton. Kita bukan nak mengajak penonton untuk bersedih sebenarnya. Tapi kita nak semua orang faham yang COVID-19 bukan musuh yang main-main. Bukan musuh yang calang-calang. Suami Puan Aizah telah mengalaminya daripada seorang anggota polis yang kuat, yang sihat, yang tabah, tapi tiba-tiba diserang dalam masa sehari kan. Dalam masa sehari, 18 bulan terus kena dan collapse sampai terpaksa diberi bantuan pernafasan dan dikomakan. Dan dikomakan Puan Aizah kan. Juga kes yang berlaku ada kes malam, kes 830, iaitu seorang yang juga tidak ada sebarang penyakit, masih muda, berusia 47 tahun. Dan saya difahamkan bukan setakat Puan Aizah, bukan setakat suami Puan Aizah, ayah Puan Aizah pun kena sekali kan COVID-19. Ya, betul. Dan sekarang ni Puan Aizah sedang berada di rumah ayahnya kan? Di Simpang Renggam, betul? Renggam, Johor. Nampak tak tuan-tuan betapa mencabarnya kehidupan Puan Aizah, suaminya, keluarganya sendiri, ayahnya kan? Jadi mungkin dapat kongsikan Mak angkat saya tu. Mak angkat bagaimana? Mak angkat saya baru keluar hospital ICU daripada Sungai Buloh, baru 4 hari keluar hospital. Sekarang masih menjalani tempoh kuarantin dekat rumah. Saya pun tak dapat tengok, tapi saya buat video call sebab dia kata masa dia masuk di koma kan tu, dia dengar suara-suara doktor bercakap, dia dengar. Dia dimasukkan kepada intube yang macam tu kan. Okey, dia masukkan kat situ. Sebenarnya dia dengar apa yang kita cakap semua, tapi tak boleh bercakap. Lidah kelu sebab ditidurkan. Dia pun dikomakan juga. Dia dikomakan 2 kali, tapi dia memang sangat berjuang yang kalau saya tak silap daripada perkongsian Puan Aizah sebelum ni, mak angkat Puan Aizah pada mulanya diambil saringan, dia negatif kan? Negatif. Kemudian buat sekali lagi, bila demam je, buat sekali lagi positif. Jadi sebenarnya COVID-19 ni sangat bahaya sebab kita tak tahu kita ni demam biasa atau demam COVID. Ya. Mungkin kita rasa demam biasa, kena hujan ke demam biasa kan. Tapi sebenarnya itulah yang menyebabkan benda tu jadi lebih teruk. Ya. Dia sebenarnya tuan-tuan semua, kenapa saya suka memilih Puan Aizah sebagai subjek utama? Yang pertama Puan Aizah ada 3 pengalaman yang kurang kena ambil manfaatnya. Yang pertama suami Puan Aizah tiba-tiba mendapat satu serangan yang kuat, yang hebat sampaikan dia tak boleh bernafas dan 2 hari lepas tu dikomakan kerana COVID-19. Satu, itu membuktikan bahawa COVID-19 menyerang dengan cukup pantas dan juga dengan cukup bijak. Dia tunggu, dia attack, kena kan. Itu first case. Kes kedua, saya suka ambil contoh Puan Aizah sendiri. Puan Aizah sendiri pembuktiannya ialah Puan Aizah tidak ada sebarang gejala. Malah sihat sampai hari terakhir beliau keluar daripada hospital. Masuk pusat kuarantin 28 hari pun masih sihat. Jadi ini membuktikan ada orang yang tidak ada sebarang gejala di luar sana, tapi dia mungkin pembawa COVID-19. Saya bukan nak kata Puan Aizah ni pembawa COVID-19. Cuma saya nak bagi tahu yang orang seperti Puan Aizah mungkin berada di luar sana, yang dia sihat, tapi dia juga pembawa COVID-19. Dan kes ketiga, mak angkat Puan Aizah sendiri membuktikan bahawa ada orang yang telah disaring negatif, tapi sebenarnya dia tu positif. Jadi benda ni kita kena faham, ada 3 situasi yang memang kena pada situasi Puan Aizah. Ada 3 situasi yang korang kena faham betapa bahayanya permainan COVID-19, tuan-tuan. Macam ayah saya pun tak ada simptom tau. Ayah saya tak ada simptom apa-apa, tapi saringan yang pertama positif. Saringan kedua positif lagi. Saringan ketiga masih lagi positif. Saringan keempat dah negatif, kelima negatif. Bayangkan ayah saya duduk dekat ward Hospital Permai Johor Bahru selama 20 hari tanpa gejala. Sihat walaupun 3 kali buat saringan positif. Jadi selepas yang 3 kali tu, yang kali ketiga tu, adakah sudah melepasi 14 hari?
Hello? Puan Aizah? Selepas 14 hari baru negatif. Tak, maksudnya adakah nampak. Maksudnya, virus tu masih lagi bertahan selepas 14 hari? Saya tak dengar apa Aizah? Jap. Saya pun kurang pastilah, tapi yang saya tahu ayah saya 3 kali. Okey, saya sebenarnya pun kurang pasti sama ada 14 hari tu dah habis belum virus tu. Tapi sebab ayah saya ambil sampel saringan 3 kali masih lagi positif. Tapi dia tak ada demam, tak ada batuk, tak ada sebarang gejala. Dia walafiat. Tapi bila buat saringan yang keempat dan kelima baru negatif. So sebenarnya kalau tak buat saringan kita memang tak tahu. Yes. Okey, Puan Aizah, kita nak perlahan-lahan untuk tamatkan perbualan ni. Tapi mungkin Puan Aizah boleh katakan, boleh sampaikan sesuatu kepada mereka yang menonton. Yelah, sebab orang sekarang ni kita telah berada dalam satu fasa, iaitu fasa jaga diri sendiri. Maksudnya kita dah masuk ke fasa PKPB. Sekarang saya tengok dekat luar sana dah mula berselerak, dah mula berpesta bebas, jalan dah mula sesak, orang dah mula ramai sana sini. Jadi Puan Aizah sebagai bekas pesakit COVID-19, sebagai pejuang COVID-19, pejuang C19, yang saya kira pengalaman yang cukup hebat, pemergian arwah suaminya bukan pemergian yang biasa-biasalah bagi saya lah kan. Jadi mungkin Puan Aizah boleh kongsikan, boleh melontarkan sesuatu pada mereka. Silakan. Okey, sebagai rakyat Malaysia, saya ambil kesempatan ni kepada semualah pendengar, follower pada Cikgu Azrul malam ni. Sebenarnya saya nak berkongsi pada perempuan. Saya dah banyak kongsikan kisah saya yang pejuang COVID-19 ni, tapi saya nak mohon kepada semua rakyat Malaysia, tolonglah berhati-hati sebab tak ada siapa yang boleh jaga diri kita sendiri melainkan kita sendiri. Dan sekarang ni keadaan bertambah teruk bila saya tengok di LRT terlampau banyak sangat orang, dan di shopping mall pun dah mula ramai orang. Saya sendiri keluar daripada pusat karantin, saya tak berani nak pegang tangga, tak berani nak pegang apa-apa. Sebab saya merasakan satu stigma ketakutan, dan saya takut orang kecam saya sebagai seorang pesakit COVID. Saya tak nak orang melalui derita yang saya rasa. Derita erti kehilangan suami tercinta, dan saya tak mahu benda ni akan jadi pada orang lain juga. Jadi saya mohon pada rakyat Malaysia, kalau tak perlu keluar ke mana-mana, tolonglah duduk di rumah. Sebab rumah adalah tempat yang paling selamat kita berada. Dekat luar sana kita tak tahu virus ni mungkin bertindak dalam udara ataupun ada di mana-mana. Sebab ini adalah musuh kita yang paling tak nampak. Yes. Saya sendiri pun tak tahu datang dapat daripada mana. Jadi saya merasa sampai hari ni belum tahu Sampai hari ni belum tahu. Saya pun tak tahu saya dapat dari mana. Tak tahu. Suami saya pun tak tahu. Arwah suami pun tak dapat pasti di mana. Tak dapat di mana. Jadi saya kata benda ni sangat bahaya. Topik malam ni memang sangat topik yang bagus untuk dikupas, sebab topik kita adalah bahayanya COVID-19. So saya memang berharaplah kepada rakyat Malaysia, terutama yang tak peduli, sebelum ni memang tak peduli dan tak ada rasa perasaan tu akan kena. Jangan rasa macam tu. Saya pun dulu macam tu, tapi bila saya kena pada diri saya kena batang hidung sendiri. So saya tahu betapa bahayanya COVID-19 ni. Saya harap kepada semua rakyat Malaysia yang nak keluar ke rumah, pastikan tujuan tu di mana, dan tolonglah jaga diri sendiri, jaga anak-anak, pastikan kita ada jarak sosial. Sebab saya rasa macam bila saya pergi keluar daripada pusat karantin, bila saya keluar saya tengok dekat orang yang duduk dekat luar, macam dekat pam minyak kat mana semua, kedai makan tak pakai mask, tak pakai penutup hidung. Saya jadi takut, saya yang melarikan diri. Saya takut sebab benda ni akan jadi pada kita dan pada ahli keluarga kita. Memanglah dekat Malaysia ni jumlah yang sembuh ramai, tapi kalau kita tak jaga diri kita, dia akan jadi lebih teruk daripada tu. So sekarang adalah fasa kita akan maksudnya fasa yang kita akan jaga diri kita sendiri. Jadi tolong jaga diri sendiri dengan lebih berhati-hati. Pastikan sanitizer semua ada kat rumah, dekat dalam kereta, dan jangan ambil sambil lewa. Kalau benda tu tak perlu pergi tempat yang tak perlu pergi, buat online je. Nak pergi bank tak perlu. Sekarang transfer online apa semua boleh buat melalui online. Jadi saya tak nafikan lah bila keadaan macam ni menyebabkan ekonomi kita agak lembab kan. Yes. Tapi untuk kita nak lenyapkan virus ni, kita perlu kerjasama.
Sebab kita kena ucapkan terima kasih kepada frontliner kita yang sangat berkorban nyawa, berkorban jiwa raga untuk memastikan benda ni selamat. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia juga dah beberapa bulan ni, sejak 2 bulan ni memang sangat-sangat prihatin terhadap pesakit COVID. Kami sendiri yang lepas daripada kuarantin, kami sendiri dihubungi oleh KKM untuk tanya bagaimana kesihatan kami. Jadi kami tak nak seolah-olah usaha daripada pihak KKM tu dan juga frontliner tu sia-sia. So kita perlukan kerjasama daripada rakyat Malaysia untuk sama-sama membantu melenyapkan virus ni. Mudah-mudahan kita doalah semoga Ramadan ni akan hilang semua sekali. Ya. Tapi ambil masa sebenarnya, ambil masa dah hilang. Puan Aizah, tadi ada yang tanya, Puan Aizah darah O Darah jenis apa? Darah jenis apa? Saya darah AB+. AB+. Saya darah AB+. Tapi sebenarnya tak ada Suami kena-mena darah kan? O. Ada ni ke? Ada kena-mena ke? Darah ni dengan apa ke, something ke pasal COVID-19 ni? Dulu sebenarnya saya ingat darah AB+ macam saya ni, sistem imun saya tak kuat. Saya ingat kan darah O, suami saya darah O adalah sistem imun dia kuat. Tapi sebenarnya dia bergantung kepada faktor makanan kita. Sebenarnya lah paling penting saya faktor makanan. Saya daripada kecil memang makan suplemen. Saya memang pengamal makan suplemen. Saya banyak makan sayur. Dan saya sendiri memang kalau macam suplemen tu memang saya selalu makan vitamin C. Daripada kecil memang dah amalkan benda tu. Puan Aizah, So bila dekat hospital ni jap. Ada orang tanya ni, ada tak nasihat doktor yang personal yang jarang kita dengar untuk mengelakkan COVID-19? Ada tak sepanjang dekat sana ada doktor-doktor yang secara personal sharekan macam mana cara nak elakkan COVID-19 ni? Ada tak diorang share apa-apa? Okey, soalan yang bagus tu. Okey, dekat saya masa menerima rawatan di HKL, memang ramailah doktor-doktor akan datang merawat pesakit COVID, terutama yang memang bahagian COVID kan. Jadi daripada apa yang saya kongsikan ni adalah daripada sahabat saya juga yang merupakan frontliner MA dekat PUM. Dia kata kita kena kerap mandi. Mandi? Untuk mengelak. Kerap mandi? Kerap mandi. Lepas tu bila kita bangun pagi, kita kumur dengan air garam. Kalau boleh kita kumur dengan air garam. Benda tu biasa tapi kita tak pernah buat. Jadi kita kena kumur dengan air garam supaya badan kita lebih neutral lah. Ada katanya ayah Puan Aizah selalu minum apa? Selalu minum ayah Puan Aizah ada selalu minum apa? Air lemon. Air lemon. Lemon tu rendam dengan air panas. Lepas tu setiap pagi kita minum air lemon. Air panas dengan lemon. Itu antara petua-petua untuk meningkatkan imunisasi badan sebenarnya. Dan saya pun amalkan suplemen transfer factor untuk tingkatkan imunisasi badan lah. Ini bukan iklan kan? Bukan iklan. Bukan sebab apa? Sebab saya daripada kecil saya makan vitamin C. Ya. Memang saya amalkan vitamin C. Jadi bila saya kena hujan ke kena apa, saya punya badan tu tak cepat demam. Banding macam arwah suami, bila kena hujan memang kadang-kadang ada simptom cepat demam. Ya. So sebenarnya kena jaga imunisasi badan tu penting lah. Okey, Puan Aizah. Okey, terus. Cikgu Azrul, saya nak tambah. Yes. Okay, kita sebagai seorang manusia kita manusia selalu dengan kerjaya yang stres. Macam kita kadang-kadang mengalami tekanan perasaan, tekanan di tempat kerja, tekanan daripada persekitaran environment. Paling penting sekali kita kalau boleh memang jangan stres. Itulah memang doktor memang selalu pesan kepada saya. Jangan stres, elakkan stres. Sebab stres akan menyebabkan darah tinggi. Lepas tu stres ni dia akan panggil penyakit lain. So kepada semua rakyat Malaysia, tolong jangan stres, relax, cool, happy, go lucky. Maksudnya bukanlah maksud kita perlu betul-betul setiap masa kan, tapi bukan kita perlu jaga emosi kita lah. Jangan stres. Macam Cikgu Azrul kan, tengok hari-hari ceria. So benda ni akan membantu lebih panjang umur, insyaAllah. Amin. InsyaAllah, amin. Allahu Akbar. Okey, Puan Aizah, saya kira mungkin itu dulu Puan Aizah buat masa ni. InsyaAllah, mana tahu kalau untuk masa-masa ke depan, kalau ada lagi masa dan juga ada lagi peluang, kita akan hubungi lagi Puan Aizah. Okey, Puan Aizah, terima kasih Puan Aizah. Assalamualaikum Puan Aizah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana ni? Kenapa tak tukar? Jap. Tiba-tiba saya tak tukar pada main cam. Faham? Sistem problem pula tiba-tiba. Okey tuan-tuan. Okey, selesai sudah perkongsian dengan Puan Aiza. Alright, saya kira mungkin banyak kot yang kita dapat kongsikan. Pelbagai info-info yang saya kira bergunalah bagi kita hari ini tuan-tuan. Sekurang-kurangnya apa yang Puan Aiza kongsikan, sesuatu yang saya kira boleh memberi manfaat pada kita semua. Sebab tuan-tuan, isunya saya bukan nak ajak kita bersedih, tapi kita nak memahami tentang satu perkara, iaitu dalam keadaan kita disuruh untuk menjaga diri sendiri. Jadi perkongsian Puan Aiza ni penting kerana ini membuktikan tentang betapa bahayanya virus COVID-19 kepada kita. Bukan setakat bahaya bagi mereka yang ada penyakit-penyakit darah tinggi, kecil manis dan sebagainya, tapi turut bahaya kepada mereka yang sihat macam kita. Tuan-tuan, dan kalau kita refer kepada data tuan-tuan, pada data ini, kepada perkongsian oleh Datuk Nur Hisham Abdullah, tuan-tuan, ada banyak sangat kes-kes yang melibatkan bukan warga negara ataupun pekerja asing ataupun mereka yang bukan dalam Malaysia tuan-tuan, ataupun parti. Okey? Tuan-tuan, kata Datuk Nur Hisham, masalah dekat parti ataupun masalah kepada warga asing tuan-tuan ialah kehidupan mereka. Kehidupan warga asing yang tinggal dalam keadaan yang padat, yang sesak dan sebagainya. Mereka tuan-tuan, mereka tinggal satu rumah sampai sekitar 20 orang, 30 orang mungkin. Dan mereka tuan-tuan, masalah mereka ni ialah mereka ini bekerja dalam pelbagai sektor yang berbeza. Maksudnya ada orang dalam rumah yang sama, dalam tim yang sama, 20 orang, 30 orang satu rumah, tapi mereka bekerja dalam pelbagai sektor yang berbeza. Ada yang kerja dekat pasar, ada yang kerja dekat tapak pembinaan, ada yang kerja dekat sekian-sekian, bawa ini, dan mereka akan bertemu dalam rumah yang sama. Jadi penularan wabak COVID-19 akan berlaku dengan lebih pantas, dengan lebih mudah dalam kalangan warga asing. Saya bukan nak ajak korang untuk bersangka buruk ataupun untuk melayan dalam keadaan yang untuk nak bertindak tidak adil kepada warga asing. Bukan itu poin saya. Tapi tuan-tuan, dengan menyedari betapa COVID-19 ini sangat bahaya dan boleh menular dalam kalangan mereka yang tidak bergejala, macam Puan Aiza. Dia seorang yang tidak langsung ada gejala dan dia boleh jadi pembawa kepada COVID-19. Begitu juga dalam kalangan warga asing. Mereka mungkin sedang membawa COVID-19 kerana mereka ini hidup dalam kehidupan yang sangat terbuka, melibatkan ramai orang yang bekerja dalam pelbagai sektor yang berbeza tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya mengajak kepada anda semua, ini bukan untuk nak menghukum atau untuk nak melakukan sesuatu yang tidak baik kepada warga asing, tapi tuan-tuan, kita kena ada protect ourselves. So bila kita keluar di luar sana, hati-hati, jangan rapat dengan mereka, jangan terlampau ramah dengan mereka, jangan terlampau santun sangat sampai nak bersalaman ke ataupun nak Kalau dia nampak dia orang tengah-tengah beratur di pasaraya, nampak warga asing ni rapat, kalau boleh jarakkan diri. Bukan untuk nak bertindak terlalu tidak adil, terlalu kejam pada mereka, tapi untuk nak protect ourselves. Kerana mereka lah sekarang ni, mereka lah golongan yang paling berisiko tinggi sekarang ni. Mereka lah golongan yang paling dikesan boleh menjadi pembawa COVID-19 yang paling aktif dalam Malaysia. Seperti apa yang berlaku di Singapura, tuan-tuan. Jadi saya harap kita semua kena protect ourselves dengan menjarakkan diri kita, jangan terlampau rapat dengan warga asing. Walau nampak diorang rapat, tolong jauhkan. Kerana mereka ni, kehidupan mereka, lifestyle mereka memungkinkan penularan COVID-19 berlaku dengan lebih mudah, tuan-tuan. Okey tuan-tuan, last kali tuan-tuan, satu lagi yang paling penting yang korang kena faham juga. Menurut kata Datuk Nur Hisham, tuan-tuan, okey, warga asing ada 2.5 juta. Itu yang berdaftar, tuan-tuan. Itu yang berdaftar. Yang tidak berdaftar, yang parti,
yang datang daripada entah celah mana, dan mereka ini sentiasa untuk mengelakkan diri daripada dikesan. Tuan-tuan, 147 yang lari daripada pusat kuarantin. Mungkin antaranya mereka juga. Tuan-tuan, jadi saya sekali lagi lah menyeru kepada anda semua. Dalam keadaan tempoh sekarang ni, kita perlu protect ourselves daripada terkesan dengan COVID-19. Jagalah diri anda. Tuan-tuan, saya hari ni saya ada peluang, ada kesempatan untuk merayau melihat apa yang berlaku pada hari ketiga PKPB. Saya melihat kita sudah mula kembali kepada dunia biasa kita. Tuan-tuan, saya pergi ke Cerok mana pun hari ini, jalan raya memang jam, jalan raya dah mula sesak. Pasar raya terutamanya tempat-tempat yang selama ni menjadi tumpuan, yang selama ni telah pun ditutup, sudah mula sesak, dan perangai dan sifat orang kita masih tak berubah. Saya nampak merata-rata dekat bawah eskalator semua ada yang melepak, menyembang, siap tarik. Dah pakai mask, tarik turun mask. Sebab apa? Tak puas sembang. Nampak tak perangai orang kita? Dah pakai mask, cantik dah. Bila sembang tak puas, tarik mask turun supaya dapat puas sembang. Adakah kepuasan bersembang tu penting bagi mereka? Diorang tarik mask ni supaya dapat puas sembang. Sembang rapat-rapat, 2-3 orang sembang lepak, mereka rasa seperti mereka enjoy menikmati kebebasan yang diberikan. Sedangkan tuan-tuan, COVID-19 akan menyerang pada bila-bila masa dan tanpa kita sedar, tuan-tuan. Seperti apa yang berlaku kepada kes 830 dan kes suami Puan Aiza, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, sebelum saya tamatkan live saya pada hari ini, saya nak baca data hari ini pun tak ada apa-apa, cuma korang boleh refer balik data Madrasah Tahfiz yang saya nampak meningkat, tuan-tuan, meningkat. Tahfiz sekarang ni ada 3 kategori yang kementerian fokuskan kau-kau punya. Fokus kau-kau. Yang pertama, jemaah tabligh, yang kedua, anak-anak tahfiz, yang ketiga, warga asing. Nampak tak? Ada 3 kategori yang paling terkesan sekarang, tuan-tuan. Dan tahfiz juga bertambah, tuan-tuan, hari ini. Semalam dilaporkan ada 344 madrasah tahfiz dalam negara. Tuan-tuan, hari ini daripada 344 semalam, hari ini meningkat ke 346. Naik lagi 2, tuan-tuan. Naik lagi 2 madrasah tahfiz yang dikesan ada dalam negara. Jadi nampak tak? Perang belum selesai, tapi lapangannya telah pun berbeza. Tuan-tuan, sebelum saya stop, saya tahu ramai dah keluar. Saya tak faham kenapa dia orang ni keluar. Bagi topik macam ni pun dia orang keluar. Lantaklah. Okey, tuan-tuan, kita dapatkan pandangan dulu. Kita ambil 3-4 call. Boleh? 3-4 call. Kalau ada yang nak call, boleh call. Kenapa saya punya sistem ni? Dia kacau lah. Saya punya sistem jadi kacau. Sekejap Screen masuk, tak masuk. Alright. Maksudnya ada kacau dekat saya punya software Stream Deck. Okey, ada sesiapa yang nak call? Sekejap. Segmen call. Okey. Alright. Aduh. Saya jadi pening. Hari ni benda ni pula problem. Alright. Ada siapa nak call? Boleh call sekarang, tuan-tuan. Open call 012-413-3630. Ada siapa nak call? Silakan. Stream Deck ni problem pula. Tiba-tiba dia buat hal. Ada siapa nak call? Silakan boleh call. Adakah siapa dapat call? Silakan. Saya open to call. Open call. Segmen open call now. Tak ada ke? Hai. Tak ada dah. Saya bahan dia ke? Saya bahan siapa? Saya bahan siapa? Tak ada? Tak ada orang call pun ni? Selalu rancak. Ada pun. Okey, baik. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Letak pula. Ada tak nak call? Kalau tak ada, saya nak stop. Tak ada, habis. Alright, ada pun. Hello, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Ini Fadil daripada Kota Damansara. Fadil, Kota Damansara. Okey, teruskan. Okey, saya tadi melihat apa yang Puan Aiza cerita tadi tu. Ya.
So saya ada terfikir kalau saya cakap ni macam tak kena gaya lah kan. Adakah environment, keadaan sekeliling kita ni kan, yang udara ni boleh tak dia menyerang COVID boleh menyerang kita? Sebab kita dah buat dah sanitizer, kita cuci tangan apa semua lah kan, pakai mask lagi kan. Ya. Tapi still lagi problem. Setakat apa yang saya dimaklumkan, COVID-19 tidak merebak melalui udara. Tapi kalau yang tak ada gejala tiba-tiba kena macam mana tu dia sentuhan. Dia mungkin dia pernah menyentuh part-part yang pernah disentuh oleh orang yang ada COVID-19. Contohnya macam pesakit COVID-19 dia pegang satu tiang. Kita pula pergi pegang tiang tu. Lepas pegang tiang tu kita boleh pergi pegang hidung pula. Dia akan kena. Sebab COVID-19 ni dia punya penularan ialah melalui sentuhan. Sentuhan dan juga rembesan air liur. Kalau kita duduk dalam aircon tu macam mana pula? Aircon sebab tempat sempit dan pada kita punya perembesan air liur. Dia bukan aircon tau, kena faham. Dia kata tempat yang kurang pengudaraan. Maksudnya kita punya bersembang air liur senang merembes berbagai tempat sempit dan sebagainya. Tu. Dia belum lagi ada pembuktian COVID-19 merebak melalui udara. Belum lagi. Okey. Tak apa. Nanti saya akan tengok balik macam mana. Cuba tengok balik macam mana. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Alright. Okey, next call. Ada siapa lagi? Next call. Ada next call? Second call? Saya ambil 3 orang je. Saya ambil 3 orang saja untuk hari ini. Next call. 1,100 orang sedang bersama saya pada malam ni. Daripada 2,000 orang warga Telegram. Mana geng-geng Telegram semua hilang? 2,000 warga Telegram. Mana pergi warga-warga Telegram? Alright, next call. Thank you. Siapa ni? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam, siapa ni? Saya Azwa dari Kuantan. Azwa Kuantan Ya, saya. Okey, teruskan. Saya nak tanya dengan cikgu lah tentang kalau daripada aspek pendidikan lah kan. Sekolah dan Kementerian Pengajian Tinggi lah, KPM dan KPT ni. Okey. Pada pendapat cikgu, bila agaknya sesuai sektor-sektor yang dibuka? Paling cepat lepas raya untuk pelajar SPM dan juga STPM. Macam yang lain saya rasa belum sesuai. Maknanya yang ini untuk pelajar-pelajar yang akan peperiksaan lah. Yes, selepas raya. Itu pun selepas raya. Macam kalau daripada aspek keselamatan pelajar-pelajar ni kan, dia perlu penjarakan juga kan? Yes, mesti. Jadi dari segi pembelajaran dalam satu kelas tu, sebab tu kementerian belum lagi mengumumkan apa-apa sebab susah nak buat penjarakan sosial di sekolah. Susah. That's why dia kata sekarang ni budak-budak SPM dengan budak-budak STPM boleh datang ke sekolah tapi dengan penjarakan sosial. So guru-guru kena aturkan meja macam ambil exam. Macam tu. Jadi sesuainya adalah selepas raya lah kan? Ya. Okey, Puan. Terima kasih, Puan. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Salam, siapa ni? Saya Zakaria Rawang. Okey, teruskan. Saya ni berkenaan dengan bahayanya COVID yang kita bincang sekarang ni kan. Okey. Jadi saya ada juga dengar tentang macam mana COVID ni boleh terjangkit melalui rembesan air liur tu kan. Okey. Ada kalau tak silap saya lah ada satu pakar perubatan dia berkata kalau kita pakai mask kan belum tentu lagi dapat melindungi kita daripada rembesan air liur tu kecuali kita pakai face mask yang plastik tu kan. Sebab apa? Kalau kita pakai mask saja itu maknanya kita cuma melindungi hidung dan mulut kita kan. Sedangkan COVID-19 dia boleh masuk melalui mata, air mata kan. Boleh.
Jadi masih belum selamat lagi tau kalau kita pakai mask pun kan. Yes, kalau betul. kita masuk tempat yang tempatnya sempit macam pengudaraan yang seperti aircon kan. Bila aircon dia tu air blower kan, bila ada air blower, Yes. dia ada rembesan, dia lambat akan jatuh ke lantai kan. Dia akan beredar di udara. Jadi boleh masuk melalui mata kan. Jadi tak semestinya kita menyentuh saja di permukaan kan. Yes. Jadi itu yang saya nak kongsi dengan cikgu lah kan tentang masalah ni. Betul, setuju. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita tak sentuh, kita mungkin boleh dijangkiti juga kan. Betul. Sebab kita masuk dalam kawasan macam Pasaraya tu, penggunaan dia memang luas, tapi penggunaan dia pakai aircon. Bila aircon tu, semua orang angin dia tu, bila ada rembesan, dia akan lambat jatuh ke permukaan kan. Dia akan berada di udara. Betul. Bila mata kita terdedah, itu juga akan boleh menyakit diri kita, betul tak cikgu? Betul. Ini pandangan saya lah. Betul, setuju. Jadi masih tak menjamin keselamatan kita lagi kan kalau kita berada di tempat orang ramai walaupun kita pakai mask kan. Betul, setuju. Jadi itu ialah saya nak berkongsi ni info dengan cikgu ni lah kan untuk semua antara kita ni kan. Itulah cikgu. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Salam warahmatullahi. Okey, last call saya ambil. Alright, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada dah? Okey, kalau tak ada, saya stop kot. Alright, tak ada dah? Kalau tak ada, saya stop. Ada ke? Last call. Okay, last call. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, siapa ni? Cikgu Azul Ya, siapa ni? Saya Ismail cikgu daripada Sungai. Ismail Semenyih, okey, teruskan. Okey cikgu, saya ni niaga kemah. Niaga apa? Saya niaga kemah lah. Kalau nak ni saya punya mak air kacang kenopi lah. Okey, mah. Okey. Sempat promote tu. Cikgu lagi tajuk sikit cikgu. Cuma nak tahu lah cikgu, agak-agak bila lah masa yang sesuai untuk kami ni bos kemah ni lah, peniaga-peniaga kemah ni dapat ni cikgu. Macam mana cakap selagi dah lah kenduri tak boleh buat. Betul. Sebab kalau nak kata efek tu memang semua efek lah waktu-waktu macam ni. Betul. Cuma nak minta tu lah. Sebab saya memang hari-hari saya nonton cikgu ni. Ya ke? Itulah cikgu. Nak sebut macam mana kan, nak sebut nak apa nama bila nak start boleh beroperasi payah ni sebab kenduri tak ada kan, percubaan tak ada, apa tak ada. Takkan nak pacak kemah tak ada orang kan. Betul. Aduh. Tak apalah. Doa terbaik lah insya-Allah. InsyaAllah cikgu. Kita tak adalah selama mana 1000 lebih ni kita tak doa lah kita sesama. Sebab nak kata efek memang efek lah semua rasanya. Betul. Okeylah, baik. Terima kasih Encik Ismail. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Ada lagi ke? Alamak. Okeylah, last call lah. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, siapa ni? Saya Nazril. Nazril dari mana? Dari Banting. Banting. Okey, teruskan Nazril. Saya nak cakap pasal demam tu lah cikgu. Demam mana? Kalau kita demam kan kita tak tahu kita ada COVID ke tak ada. So saya macam majikan kan, kalau ada pekerja demam tu, kita nak kena test COVID ke, kena karantin ke macam mana? Tak boleh. Dia okey. Kalau kata Cik Nazril sebagai majikan. Cik Nazril ada kerja. Cik Nazril ni majikan? Saya majikan lah. Okay. Tapi saya dia macam ni lah senang cakap. Kalau pekerja Cik Nazril ada demam, ada demam, terutamanya warga asing ada tak? Ada warga asing? Ada tak warga asing? Warga asing ada. Okey. Kalau pekerja Cik Nazril demam dan dia tu ialah warga asing, memang kena refer kepada PKD terhampir untuk dibuat saringan. Sebab sekarang ni kementerian akan membuat saringan kepada semua warga asing dalam kluster dan kawasan-kawasan yang bergejala dan juga kawasan-kawasan dan area-area yang berisiko tinggi macam red zone. Okey, macam Banting bukan red zone kan? Saya office dekat nilai. Okey, nilai tu dah dapat, nilai masih lagi red zone ke? Tak ada. Okay. Jadi saringan kepada pesakit kepada warga asing yang bukan dalam red zone bukan prioriti kementerian. Jadi sekarang ni kalau Cik Nazril ada warga asing yang demam,
pertama kena refer PKPD, kena refer PKD, Pusat Kesihatan Daerah. Dan kalau depa ni kemungkinan besar takkan buat saringan sebab yang pertama dia tu bukan dalam red zone. Yang kedua dia bukan dalam kluster. Yang ketiga dia bukan kontak. Jadi walaupun dia tu warga asing, dia tidak akan dibuat saringan. Jadi kalau Cik Nazrin rasa ada usaha sendiri, kenalah buat saringan dengan cara keluar duit sendiri. Kenalah bayar. Seminggu dok. Kalau seminggu dok orang demam jenuh lah. Jenuh nak buat, jenuh. Tapi lah ni tadi kementerian announce depa akan bagi keutamaan kepada warga asing dalam kawasan red zone dulu. Jadi kalau demam tu Cik Azril, suruh depa duduk rumah dululah. Kan? Kalau yang lokal tu kita kena kalau yang demam tu lepas dia demam tu boleh pergi kerja lah, depa kena kuarantin ke apa macam mana. Tak ada masalah. Demam macam mana sekalipun tengah demam pun boleh kerja, tak ada masalah. Sebenarnya. Jangan salah faham. Cuma sebab sekarang ni kalau demam sekalipun, kalau kita arahkan dia kuarantin di rumah pun tak boleh sebab dia bukan pesakit COVID-19 dan dia juga bukan kontak. Dia bukan ada sejarah pergi ke overseas. Dia bukan PUI. Kita takutnya sporadik tu kita ada beritahu. Betul lah, tu adalah point saya. Kita takut sporadik. Tapi kalau kita mengarahkan dia untuk nak cuti ke apa semua, tak boleh sebab dia tu bukan PUI. Tu masalah dia tu. Kita pun kena minggu 3 orang demam. So nak tak nak kalau majikan tu dia ada kurangan lebih sikit, buatlah saringan. Tapi kena keluar duit sendiri. Kena orang yang sama 2 kali sebulan. Dia sekali je. Kalau sekali dia buat saringan, dia tu okey lah. Tak payah sampai kita nak buat 4-5 kali. Walaupun sebenarnya saringan pertama tu mungkin negatif, tapi mungkin positif. Tahu kan? Betul. Tapi yalah. Okey, baik. Masih ya, Azil? Baik, Assalamualaikum. Okey, saya stop, tak ambil call lagi. Dah no more call. Kalau ada yang call lagi, saya dah memang tak ambil dah. Dah stop call lah, sorry. No more call. Baik tuan. Sebelum kita menamatkan live daripada malam tuan, sebelum kita stop, korang-korang boleh komen apa saja pasal live hari ini. Macam mana keadaannya? Korang okey ke tak okey? Saya belanja korang lagu terakhir tuan-tuan sebelum kita tutup. So keep comment. Besok penting tuan-tuan. Besok penting. Sebab besok topiknya adalah topik ekonomi, topik moratorium. Seorang perunding kewangan akan memberi nasihat dia tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan press release oleh Menteri Kewangan tadi. Dan dia akan ceritakan tentang kita ni perlu ambil ke tak perlu ambil moratorium. Dan kalau ambil, apakah strategi kita? Tuan-tuan, besok malam bersama dengan saya tentang isu moratorium bersama dengan penasihat ataupun bersama dengan penasihat kewangan. Bersama dengan perunding kewangan. Okey? Esok malam. So untuk malam ni keep sharing dan keep sharing. Apa sah hari ni tak boleh tekan. Dia tak connect. Tak apalah. Okey, keep sharing dan kita akan teruskan dengan menamatkan live saya untuk malam ni. Tapi sekali lagi keep sharing sampai habis live dan keep comment. Alright, so tamat sudah untuk malam ni tuan. By 10, 10, 9, 8, 7, 6. Kamarul Azrin, saya bukan orang Telegram, tapi saya setia sampai habis. Masuklah Telegram. Orang-orang macam ni saya nak dalam grup Telegram. Sebenarnya penubuhan grup Telegram ialah untuk mengumpulkan mereka yang setia, yang follow pencerita secara total. So kalau mereka yang macam Cik Kamarul ni, saya seru masuk dalam grup Telegram saya. Yang mana yang dalam grup Telegram tu yang tak berapa nak ni, boleh keluar lah. Kita nak yang betul-betul follow dan betul-betul memberi manfaat kepada semua orang. Okay? Bukan sekadar park and see. Okay, 5, 4, 3, 2, 1 dan jumpa lagi. Okay, follow pencerita, support pencerita dan jangan lupa bersama dengan semua platform anda pencerita. Terbaik.